Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan rahimakumullah, kita sambung perbincangan kita tentang hadis-hadis daripada Sahih Al-Bukhari dalam bab keizinan ataupun bab salam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa bit turqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqahu. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah kamu daripada duduk berkumpul di jalan-jalan. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, tidak kami perlu berkumpul, dapat berbicara sesama kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak mahu patuh melainkan duduk di situ, kamu mesti memberi hak jalan. Mereka bertanya, apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunduklah pandangan, menahan daripada perkara yang menyakitkan, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis ini berkaitan dengan salam, ialah di antara hak jalan, ialah kita menjawab salam apabila kita ada peluang duduk di jalan-jalan ataupun duduk di tempat ramai orang. Maka di antara perkara yang mesti kita jaga dan tunaikan ialah bersedia untuk menjawab salam. Itu kaitan dengan hadis ataupun bab yang membicarakan tentang salam. Adapun beberapa pengajaran daripada hadis ini ialah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang daripada duduk berkumpul, duduk lepak. Iyakum wal julus bit turqat. Janganlah kamu duduk di tempat berkumpul, maksudnya ya. Di jalan-jalan tu tempat kita lepaklah. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya mengandungi haram. Kaedah usul fiqh, mana-mana larangan menunjukkan haram. Haram ialah apa yang diberi pahala apabila ditinggalkan, apa yang diberi dosa apabila dilakukan. Itu haram. Itu asal pada hukum. Suruhan bermaksud wajib, larangan bermaksud haram. Timbul persoalan, apakah haram duduk di jalan? Ataupun bahasa kita, haramkah lepak?
termasuk juga duduk di kedai kopi. Duduk di kedai kopi tu kira lepak lah tu, melainkan kedai-kedai yang tak ada orang. Biasa kita ni kalau kedai mamak tu biasa corner, duduk kat corner kan. Itu memang tempat untuk lepak lah. Okey. Kita ambil umum lah. Larangan kepada sesiapa untuk lepak. Rasulullah kata hindarilah, jauhilah, ya. Berhati-hati daripada tempat lepak. Apakah kita dah faham larangan? Satu, kita dah faham apa yang maksud di jalan-jalan, ya. Termasuk juga konvoi. Kita konvoi motor, kereta, itu termasuk juga dalam bab ini. Kita hendaklah berhati-hati, kerana bimbang termasuk dalam larangan. Cuma kita nak tanya, apakah larangan itu benar bermaksud haram ataupun tidak haram? Sahabat ni, apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu, merekalah orang yang pertama menjauhkan diri. Itu sahabat perangai dia. Apabila turun ayat yang memberitahu bahawa arak itu diharamkan, ya ayyuhallazina amanu jtanibu ayat yang melarang seseorang itu daripada berjudi, tenung nasib, kan, dan arak. Rijsum min amali syaitan, itu adalah najis daripada syaitan. Apabila turun ayat mengharamkan arak, sahabat ini dia menumpahkan arak. Tempayan yang banyak itu ditumpahkan. Bukan sekadar tempayan itu ditumpahkan, tempayan itu dihancurkan. Punya semangat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, sehingga ada nama sikit-sikit je bau-bau bacang tentang arak, terus dihancurkannya. Padahalnya arak itu kalau disimpan jadi cuka. Halalnya cuka halal. Tapi sahabat tak tunggu jadi cuka, buang. Atau buang arak saja, tempayan itu tinggal, boleh buat masuk. Tapi sahabat hamasah dia sangat tinggi. Dia haram terus sampai ke tong-tong arak dihancurkan. Itu sahabat. Tapi tak sama dengan hadis yang kita baca ni. Rasulullah larang, tiba-tiba sahabat tak tinggal. Seperti ada persoalan, adakah ini larangan yang haram ataupun tidak? Kalau haram, sahabat orang yang pertama tak akan tanya, dia terus buat. Ada sahabat yang pakai cicing daripada emas. Rasulullah ambil cicing ni, ambil sentap cicing, buang. Bila buang, sahabat yang lain apabila Rasulullah SAW dah pergi, sahabat lain pun pergi bujuk kawan tu, barangkali sedih ikut cicing kena buang. Sahabat kata, pergilah ambil cincin yang dibuang itu dan berilah kepada isteri kamu. Isteri kamu halal emas, kamu saja yang diharamkan. Tapi sahabat jawab, apa yang dibuang oleh Rasulullah SAW tidak akan saya ambil kembali. Apa yang saya nak bawa ini ialah betapa sahabat punya gairah, kesungguhan untuk laksanakan perintah Rasulullah SAW sangat cepat, sangat tinggi. Tiba-tiba hadis ini, apabila Rasulullah SAW kata jangan duduk di jalanan, sahabat excuse. Tak boleh gini Rasulullah. Jadi faham kita bahawa Rasulullah SAW larang bukan sebab haram. Sebab itu kita nak baca hadis, jangan semata-mata bila sebut hadis begini terus kita ambil begitu secara literal, secara begitu, sedangkan ada maksud yang mendalam. Bagaimana kita nak faham maksud yang mendalam? Kita kena pandai bahasa Arab, bukan? Kita kena pandai asbabul wurud, sebab-sebab datang hadis.
Kita kena tengok metod macam-macam, kita kena tengok. Sebabnya kita ni jauh dah dengan Rasulullah SAW. Orang yang memahami hadis ialah para sahabat. Kita ni kalau kita bercakap pada seseorang, orang ini seba pada orang yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ni dia sudah faham lain daripada orang yang mendengar. Betul tak? Biasa begitu kan? Orang yang seba sama-sama berita ni, berita dah macam-macam cerita dah. Jadi kita kena faham, bagaimana kita nak faham sebagaimana orang yang pertama dengar, ialah kita menjadi orang yang pertama. Kita kena jadi sahabat, baru kita faham apa yang Nabi SAW sampaikan. Mustahil kita nak jadi sahabat, tak boleh. Bagaimana kita nak faham hadis? Maka kita mesti melihat anak murid sahabat. Bagaimana kita nak faham hadis? Kita kena tengok anak murid kepada anak murid sahabat. Barulah kita boleh faham dengan betul hadis. Sebab itulah setengah-setengah kita ni belajar ingin kepada sumber yang asal, sedangkan guru-guru di pertengahan itu kita nak langkau. Itu yang menjadi kita salah faham tentang guru yang asal. Contoh, kita bermazhab Syafi'i. Kita nak faham betul ke mazhab Syafi'i, lalu kita pun membuka kitab kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, ataupun kitab risalah untuk memahami kata-kata Imam Syafi'i. Kita tinggal guru-guru yang belajar daripada Imam Syafi'i, maka banyaklah keselewengan akan berlaku. Sebagai contohlah, dalam kitab ditulis saya benci, ana akrah. Imam Syafi'i ni banyak tulis benda-benda yang bercanggah dengan Quran hadis. Dia tulis saya tak suka, saya benci. Imam Syafi'i tak kata haram. Kenapa Imam Syafi'i tak kata haram? Kerana tidak ada keberanian untuk mengharamkan apa yang haram. Sebab takut ke Tuhan. Tuhan saja yang layak kata halal dan haram. Saya manusia yang kerdil ini tak mampu, tak sanggup. Lalu saya kata saya tak suka. Jadi bagi orang yang kemudian, dia pun berkata, Imam Syafi'i kata makruh. Oh, salah ayat tu. Sedangkan maksudnya haram. Bukan? Walaupun Imam Syafi'i kata saya benci ataupun saya tak suka. Imam Syafi'i tak kata haram sebab punya kewarakannya. Jadi kita pun skip. Sedangkan yang memahami kata-kata Imam Syafi'i pastinya anak murid dia. Kita tak belajar dengan Imam Syafi'i, anak murid dia seperti Al-Buwaiti ke ataupun Al-Muzani ke. Jadi kita nak faham kata-kata Muzani, kita mesti belajar anak murid pada Muzani. Bukan? Begitulah seterusnya. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hatilah untuk mentafsirkan hadis, untuk mentafsirkan Al-Quran, mestilah mempunyai ilmu alat yang cukup. Itu yang pertama. Jadi bila kita faham begitu, Rasulullah SAW melarang sahabat daripada duduk di jalanan, bukanlah maksud larangan haram. Haram kamu lepak, bukan. Apa yang haramnya? Haramnya apabila kamu tidak melaksanakan tuntutan di bawah. Jadi kita duduk mana? Kita duduk di rumah ke? Kita duduk di kedai makan ke? Duduk di jalanan ke? Di mana-mana sahaja yang kita duduk, kita mesti melaksanakan perintah Allah yang akan dinyatakan dalam hadis yang seterusnya. Lalu sahabat apabila dia mereka memahami perkataan Rasulullah SAW ini, bukanlah larangan bermaksud haram, tetapi larangan bermaksud kasihan. Ada pula larangan maksud kasihan. Macam kita tak sanggup tengok anak kita susah. Bukan tak bagi, anak buatlah, tapi kita ke ibu bapaan, perasaan kita tu tak sanggup melihat anak kita susah, lalu tak payah buatlah. Begitu ya. Bukanlah bermaksud itu tak patut dibuat oleh anak. Dah di manakah kasihan belas Rasulullah SAW kepada sahabat? Yang Rasulullah kasihannya ialah
apa yang saya akan senaraikan kepada kamu wahai sahabat, benda yang susah kamu lakukan. Begitu. Bila kamu duduk di tepi-tepi jalan ini, ada benda-benda yang kamu mesti buat. Dalam bahasa Melayu kita ada pepatah, tidak ada beban, batu pun digalas. Sepatutnya kita duduk di rumah lah, sehat, dosa pun tak ada, tanggungjawab pun tak ada, duduk di rumah. Bukan? Ada anak, ajar anak, ada isteri, ajar isteri. Itu lebih ringan daripada kita duduk di jalanan terpaksa melaksanakan tugas-tugas yang berat. Padahal kalau kita tak ada, kita tak perlu buat. Bila kita ada, kita terpaksa buat. Sebab itulah, ya, dalam setengah-setengah pendapat ulama kata hukum bernazak itu adalah makruh. Sebab ada setengah lah, ya, walaupun kata ada sunat, itu cerita lain lah. Kenapa makruh ni? Kerana ia menambah beban. Kalau kita bernazar perkara wajib, tak ada cerita. Kita hanya bernazar perkara yang harus atau yang sunat. Kalau saya mampu buat ini, saya akan puasa sebulan. Oh, penat puasa sebulan tak? Kenapa menderakan diri? Cukup ada puasa Ramadan sebulan dan puasa sunat-sunat tu. Tak payahlah nak tambah-tambah bebanan yang lain. Jadi Rasulullah SAW ni kasihan pada sahabat. Kalau saya benarkan kamu duduk di jalanan, nanti kamu mesti melaksanakan tugas-tugas yang tak mampu kamu lakukan. Macam apa nama? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia ada karang kitab dia nama Ihya Ulumuddin, ya. Kitab Ihya Ulumuddin ni dia ada beberapa bab. Kan, rubuk 1/4 daripada akidah, 1/4 daripada ibadah, rubuk muhlikat, 1/4 daripada benda-benda yang membinasakan, dan rubuk al-munjiat, 1/4 daripada benda-benda yang menyelamatkan. Di antara perkara yang dibincangkan ialah dalam perkara-perkara yang menghancurkan. Rubuk al-muhlikat, 1/4 daripada benda-benda yang menghancurkan ialah benda-benda buruk ketika kita bersosial, berkawan. Kalau kita beruzlah, kita mengasingkan diri, kita ada pro and kontra. Kontranya ialah mudah dirasuk syaitan. Kan, sebab itulah ajaran-ajaran sesat ni banyak duduk di pedalaman jauh daripada kita ni, sebab mudah masuk, syaitan mudah masuk, ya. Kita duduk seorang diri, syaitan mudah masuk. Orang-orang yang histeria tu, orang segalanya duduk seorang dirilah tu, ya, syaitan mudah masuk. Itu di antara keburukan. Kebaikannya ada, kita boleh kosongkan kehidupan kita hanya untuk Allah. Itu kebaikan. Pun begitu, dalam berkawan ada juga kontra dengan pro-nya. Keburukannya, kebaikannya ialah kita dapat tolong menolong menegakkan agama. Tak boleh kita nak tegakkan agama seorang diri. Kalaupun ceramah tu seorang je ceramah, kita semua tak ada pendengar, tak ceramah dia. Bukan? Kalau dia seorang je nak pergi berdakwah, siapa nak support duit? Bukan? Sedangkan punca kemasukan Islam ialah pintu yang paling luas melalui duit, kebajikan. Kalau nak bagi kebajikan, nak tolong orang, nak tolong ini, duit tak ada, nak tolong macam mana? Bukan? Macam mana dia nak buat? Itu di antara kelebihan bersosial, menegakkan agama, berjamaah. Di antara keburukannya ialah kita susah untuk melaksanakan perkara-perkara yang dilarang Tuhan, yang dilakukan oleh sahabat kita. Sahabat kita pakai baju sutera. Sanggup ke kita tegur? Sahabat haram pakai baju sutera. Macam mana? Saya pernah pergi dulu, masa muda-muda dulu, nak pergi beli kain songket. Beli kain songket, adalah satu kedai tu, kedainya Muslim lah, ya. Ada dia papa songket yang harga dia 5,000 dululah, 5,000 satu lah. Kata mahalnya, mahal benar, sebab kita cari 230 je, dia tunjuk sampai 5,000. Kata, saya tanya kenapa mahal sangat? Dia kata itu sutera. Kain songket ni, kain samping ni dipakai oleh lelaki saja, perempuan tak pakai. Maksudnya ada orang belilah tu. Sanggupkah kita tegur penjual tu? Haram ni. Sanggup ke?
Nah, saya pun tak sanggup juga, tapi terpancur. Sutera ni lelaki haram pakai. Nah, tuan kedai pun kata sutera ni bukan untuk semayang. Kita bukan cerita pasal semayang. Pakai baju sutera sah semayang, hukumnya haram untuk lelaki. Jadi di antara kekurangan kita bersosial ni ialah amal ma'ruf nahi munkar ni susah kita nak lakukan. Kawan-kawan kita yang kaya, dia makan dalam pinggan emas. Pinggan emas ni biasa orang pergi ke UK ke pergi New Zealand ke, dia ada yang Korea ke apa nama, ataupun Royal Bolton ke Royal apa nama, Albert ke apa, saya pun kenal, orang puan kenal aku. Kan dia ada ukuran tepi tu emas. Mahal tu pinggan mangkuk. Bukan? Sedangkan Rasulullah SAW melarang kita daripada memakan dan meminum daripada bejana-bejana emas. Haram makan. Sanggup ke kita tegur? Kawan kita kaya tau. Dan hiasan je ustaz. Hiasan ke tak hiasan ke, haram bagi lelaki, bagi umat Islam emas tu. Bagi yang pinggan mangkuk ni. Itu di antara benda yang susah kita nak tegur. Kawan kita pakai cincin emas. Nak tegur ke? Susah nak tegur. Itu di antara kekurangan ataupun penyakit apabila kita bersosial. Begitulah Rasulullah SAW menyenaraikan antara perkara yang awak kena lakukan apabila awak duduk di jalanan. Ini. Banyak kan? Bila banyak, patutnya duduk di rumah lah. Itulah sebab saya melarang kamu. Bukan larangan haram, larangan kasihan kepada kamu. Nanti kamu tak dapat melaksanakan tanggungjawab yang bakal saya nyatakan. Bukan? Begitu. Tapi Rasulullah, sahabat ridwanullahi alaihim ni, dia pun kata, ni larangan ini seperti tak boleh kami lakukan. Kenapa tak boleh? Sebab tempat itulah kami boleh berjumpa. Kalau duduk rumah, mana bila kita bersosial, manusia ni memang bersosial, berkawan. Kalau duduk di rumah, saya berkawan dengan Facebook je lah, dengan Twitter. Zaman sekarang ni kan, jadi robot je, semuanya tunduk belaka. Ingat ke tunduk warak? Rupa-rupanya tunduk dengan scroll je kerja dia 24 jam. Tengah makan pun pakai telefon, nak semayang pun pakai telefon, segala-galanya kita berkawan dengan telefon. Tapi larangan Rasulullah SAW ialah kita berhati-hati daripada melaksanakan perkara yang bakal saya nyatakan. Jadi sahabat kata, saya ni tak boleh, kami tak boleh duduk seorang-seorang, kami kena duduk ramai-ramai. Jadi kena ada tempat berbincang, tempat bercakap-cakap, ya. Cakap-cakap pasal sport ring ke, ya. Cakap pasal mancing ke apa ke. Bukan nak cakap pasal tu di masjid. Tak. Marah orang nak pula apa ni cakap pasal sport ring, cakap pasal tayar kan. Jadi kita cakaplah dekat luar. Tempat itu yang kami kena ada. Kalau tak ada ni rasa macam kosong hidup. Rasulullah SAW kata, kalau mu nak buat juga tak apalah. Ada keizinan. Tapi sebenarnya larangan saya ini bukanlah larangan duduk. Larangan saya ini ialah apa yang saya senaraikan ini bakal menjadi bebanan buat kamu. Rasulullah kata, kalau kamu nak duduk juga, hendaklah kamu tunaikan hak-hak jalan itu. Lalu sahabat bertanya, apakah kewajipan yang kami tunaikan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kata, tunduklah pandangan. Mati dah lah. Satu sebab saja, tunduk pandangan. Duduk kedai kopi boleh, jangan tengok orang. Nak tengok orang macam mata kita. Dah tu tak kata susah. Jadi kita duduk kedai kopi ni, makan habis balik. Itu saja. Kita pergi window shopping, window shopping tak boleh. Kita kena pergi membeli. Itu kan tempat setan. Marah pulak saya kan, viral tau. Zaman-zaman sekarang zaman viral ni. Kalau kita pergi supermarket ke pasar tani ke, pergi membeli dan balik. Jangan pergi membeli, membuang masa di situ, tengok sana, tengok sini, jamu masa, buang masa, tengok, sejam dah, boleh balik. Sedangkan itu tempat syaitan berkumpul. Sedangkan kita nak masuk di situ pun ada doa dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat ni sebelum membeli, barulah tak kena tipu kan. Nak tahu-tahu harga tu, baca ayat ni dulu.
Kadang-kadang tuan kedai jual harga mahal ke ataupun jual benda-benda buruk ke, baca ayat ni insya-Allah akan terselamat. Itu biarlah dulu. Nak ceritanya ialah Rasulullah SAW menyenaraikan hak yang pertama ialah tunduk pandangan daripada benda yang haram. Apa benda yang haram ni? Biasanya aurat sama ada perempuan ataupun wanita. Ayat yang kita baca sebelum ni, perjumpaan kita pada bulan-bulan yang lepas kan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki yang beriman supaya tunduk pandangan. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah juga kepada perempuan yang beriman supaya tundukkan pandangan. Rasa-rasa boleh tak? Tak boleh susah nak buat tak. Sedangkan Rasulullah SAW sebut, siapa dia yang tunduk pandangan daripada benda yang haram, Allah Ta'ala akan bagi dua kepadanya. Dua perkara. Satu syurga. Besar tu. Maksudnya susah nak dapat. Tunduk pandangan dapat syurga. Bukan susah pun mata kita ni. Tunduk je pandangan. Nampak perempuan yang cantik, astagfirullahalazim. Perempuan huduh pun, astagfirullahalazim. Tutup pandangan. Bukan orang cantik je kena tunduk. Bukan? Tunduk pandangan. Kemudian dikurniakan kemanisan dalam ibadah. Sembahyang sedap. Sedap macam mana? Orang yang dapat saja tahu. Yang tak dapat tak tahu. Berzikir pun sedap. Subhanallah, subhanallah, sedap. Rasa manis. Kalau tak ada, maksudnya mata kita tak jaga. Itu sebab itulah kata-kata ulama, bala yang pertama diangkat daripada orang-orang yang alim. Kita ni lah orang alim yang mendengar ni kan. Yang mendengar bab ni alim lah. Bala pertama yang diberi kepada orang yang alim ialah hilangnya kemanisan ibadah. Kalau kita fikir kenapa kita banyak kali dah pergi masjid surah, dengar banyak celoteh daripada tuan guru kita, tapi tidak ada kemanisan dalam ibadah. Di antaranya mungkin pandangan kita tak dapat. Jadi untuk menghindarkan pandangan liar kita ni ialah kita elakkan diri daripada berkumpul di tempat-tempat. Maksudnya kalau kita nak berkumpul bersama-sama pun time masa lah kan. Berkumpul setengah jam cukup. Jangan lama-lama. Ataupun kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Kalau nampak je benda-benda yang tak elok, yang haram ke, cepat-cepat pejam mata, istighfarlah banyak-banyak. Kawan kita kata, wah kok tu haji ni dah aling, tiba-tiba astagfirullahalazim, badan lagu tu kan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia tak galakkan kita beristighfar kuat-kuat. Istighfar hati cukup lah. Kalau kita bersama lah, kalau kita seorang-seorang diri, tengah-tengah malam tak apalah, tak ada orang dengar. Tengah-tengah grup ni, tiba-tiba kawan kita astagfirullahalazim, subhanallah, benda buruk kawan ni dah. Cukup dalam hati. Sebab apa? Istighfar ni kan, dia akan membawa kepada luahan, menyebabkan orang dengar ni, dia membawa kepada penyakit riak, tak ikhlas. Setengah-setengah orang ni, dia mengumpat. Bila kawan-kawan kita sama-sama sedikit, dia sebut lah, kawan tu perut dia buncit, astagfirullah, mengumpat pula dah. Dia nak suruh kawan tu kata, bagusnya dia sedar dia mengumpat. Tak adanya astagfirullahalazim, kena minta maaf dengan orang sana tu. Itu semuanya tipu-tipu hipokrit saja nak supaya orang kata saya ni berhati-hati tidak mengumpat. Padahal mengumpat dah situ. Itu syaitan ni pandai dia pandai. Ada orang, kita cerita orang lain pula dah panjang masa ni. Ada orang yang duduk softnya hadapan. Terutamanya orang muda ni. Minta maaf orang muda kalau ada sini lah. Pakai topeng boleh tak kenal. Jadi orang muda ni duduk sehadapan. Setiap kali waktu sembahyang duduk depan sekali. Pakai serban pula, pakai jubah pula. Bagus dah ni, duduk sehadapan, bagus. Jubah serban, bagus. Tapi dalam hati, dia kata apa? Kalaulah orang-orang tua itu melihatku, pasti mereka mudah menerima pinanganku. Lagi setan. Setan mari kau tu. Dia mari. Orang tak ikhlas habis amalan. Jadi perkara yang kita kena jaga, hak Nabi sebut pertama sekali, barangkali inilah yang paling tunggak dah. Sebab disebut yang pertama tu ghaddul basar, tunduklah pandangan. Yang kedua kaful adza,
jangan buat jahat pada orang, menahan diri, ya, sama ada daripada mulut, jangan cakap, ataupun zaman sekarang ni tulis-tulis ikut WhatsApp ke apa segalanya kan. Jangan tulis benda yang menyakiti manusia yang lain, jangan, ya. Jangan duduk-duduk di tepi jalan, maka perkara-perkara yang menyakiti termasuklah mengumpat, tak, mengejek, mencebik mulut, membuat muka dan seumpamanya benda-benda yang diharamkan. Dan menjawab salam. Bila kita duduk di situ, tiba-tiba ada orang lalu bagi salam, maka wajib kita jawab salam. Ini semuanya tambahan, tambahan amalan yang kita lakukan. Padahal kalau tak duduk sini, kita tak adalah nak buat perkara ni. Bila duduk sini, terpaksalah kita laksanakan. Kalau tidak, maka segala perkara yang disenaraikan ini tidak dilakukan, maka ia akan membawa kepada dosa. Kita duduk sana, asyik tengok orang aja. Berapa saat, berapa minit, semuanya dicatat oleh para malaikat. Berapa orang, semuanya dicatat oleh para malaikat. Kalau melihat keaiban orang tanpa disedari, dia tak tunjuk, bukan? Tapi terseloklah segalanya, kita nampak kesalahan itu mesti dia minta halal. Nak minta halal ke mana? Cik, saya tak nampak peha cik lah. Tak daya kita nak minta maaf, bukan? Kalau yang kita mengalih pandangan, itu cerita lain. Ni kita sengaja pergi tengok ni, bukan? Sebab apa? Tak ada ghadul basar. Ataupun di situ kita menyakitkan manusia yang lain, itu semuanya membawa kepada dosa. Ataupun orang bagi salam, kita baru tahu saja, terutamanya orang Malaysia. Kalau kita bagi salam pada orang, dia rasa pelik, bukan? Pelik. Saya kenal ke dia? Kenapa rasa kenal? Kita sunat bagi salam. Cuba tengok, pergilah kedai. Dekat sini ni, pergi kedai, jumpa setiap orang, Assalamualaikum. Dah lama orang kata kita gila. Begitu. Itu budaya Malaysia, kan? Jadi kita pun ambil langkah, tak naklah bagi salam, tak nak jawab salam. Itu mengundang pada dosa. Yang seterusnya, amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Ini semuanya adalah benda-benda yang sangat berat, dan melarang daripada kemungkaran. Jadi hadis-hadis yang kita baca daripada yang dulu-dulu sehingga sekarang, saya simpulkan, yang pertama, adab kita masuk di rumah kita dan rumah siapa-siapa. Yang pertama, di samping beri salam, kita mestilah beristignas. Beristignas maksudnya memberi clue bahawa kita ada di rumah. Masuk dengan suara yang kuat, ataupun apa-apa, jangan tutup pintu dengan kuat, itu tak ada orang marah, bukan? Ataupun kita nak berzikir subhanallah, apa-apalah, untuk memberitahu orang dalam rumah bahawa kita dah balik ke rumah. Ya. Setengah ulama berkata caranya ialah masuk dengan tasbih, masuk dengan takbir, masuk dengan berdehem, apa-apalah isyarat yang membawa kita ada di sana. Yang seterusnya, supaya istignas itu, supaya kita tidak melihat benda-benda yang membencikan. Kalau suami isteri, kita balik rumah ni biar nampak isteri cantik. Kalau kita balik rumah dengan rambut entah berapa-berapa, terkejut kita. Buka lampu tengok-tengok, putih muka. Ingat hantu mana? Rumah isteri kita. Jadi kalau kita kita dah bagi syarat kita nak balik, maka isteri kita boleh apa-apa yang nak buat lah, menyebabkan kita tak tengok benda-benda yang tak elok. Sebab itu Nabi SAW melarang kita mengetuk pintu, maksudnya balik rumah pada malam hari, melainkan apabila telah diberitahu. Jadi saya rasa sekadar itulah saja untuk hari ini. Apa yang baik itu sama-samalah kita amalkan, apa yang kurang itu sama-samalah kita istighfarkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. وبعثه محمد. بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa juga yang diperintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan dengan ini insya-Allah kita semua akan beroleh kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Nilai-nilai kekeluargaan antara warga adalah teras kesejahteraan negara dan wilayah persekutuan yang kita kasihi. Justru tajuk khutbah pada hari ini ialah semai semangat kekeluargaan, semai semangat kekeluargaan, wilayah diliputi kebaikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam menerapkan penghayatan kehidupan beragama, ajaran Islam sangat menekankan kepentingan menjaga hubungan baik sesama manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah pun menegaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menggesa umat Islam agar tiada bertangguh-tangguh untuk melaksanakan perkara kebaikan, bahkan hendaklah berlomba-lomba untuk melakukan. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman menerusi surah Al-Baqarah ayat 148 yang telah pun dibaca pada mukaddimah khutbah sebentar tadi, yang mana maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Menyedari kepentingan hal ini, sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022 bertemakan keluarga Malaysia yang menekankan kepada kemakmuran dan kesejahteraan setiap ahli keluarga Malaysia, khususnya di wilayah persekutuan, diagihkan secara adil dan saksama tanpa mengira agama dan bangsa dalam menikmati taraf hidup yang wajar, merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan juga pembangunan. Lantaran itu, konsep tolong-menolong perlu dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat, terutama mereka yang ditimpa musibah baru-baru ini, serta beberapa program yang khusus untuk menjaga kebaikan keluarga Malaysia, terutamanya warga wilayah. Konsep tolong-menolong kepada kebajikan amat dituntut dalam syariat Islam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan, untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yaitu maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, penganjuran Hari Wilayah pada kali ini adalah bertujuan menyemarakkan sambutan dengan program kemasyarakatan
yang melambangkan warga wilayah persekutuan yang harmoni, prihatin, maju dan sejahtera. Selain itu, ia juga bermatlamat untuk membina dan memupuk nilai rasa kasih sayang kepada wilayah persekutuan dalam kalangan warganya. Bagi merealisasikan hasrat ini, semangat muhibbah dan integrasi antara masyarakat pelbagai kaum di wilayah persekutuan mesti dipupuk sehingga mampu menimbulkan sikap saling bantu-membantu melalui penglibatan komuniti setempat, khususnya dalam usaha mensejahterakan rakyat. Sebagai warga wilayah persekutuan yang prihatin, kita juga hendaklah menghargai individu yang telah menabur bakti, menyumbang dan menjayakan agenda pembangunan dan kesejahteraan warga wilayah persekutuan. Inilah semangat yang perlu ada pada setiap warga kota. Kita saling mengukuhkan dan bukannya meruntuhkan sesama sendiri. Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan hadis daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita semua sebagai umatnya, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang bermaksud sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan yang sebahagiannya mengukuhkan sebahagian yang lain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menyalingkan antara jari-jarinya. Justru kita juga bertanggungjawab untuk menyemarakkan semangat kasih sayang dan mengambil peranan untuk menyokong pelbagai inisiatif di peringkat wilayah persekutuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan, khususnya dalam program pembangunan usahawan anak muda, inisiatif wilayah bebas berniaga, program keusahawan komuniti, pembangunan residensi prihatin keluarga Malaysia, penyelenggaraan dan naik taraf infrastruktur bagi projek perumahan rakyat dan awam, serta pelbagai lagi program yang berinfak tinggi kepada warga wilayah persekutuan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya fokus utama Kementerian Wilayah Persekutuan adalah menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, serta kemakmuran rakyat berpaksikan kepada konsep wilayah persekutuan, wilayah prihatin, sihat dan selamat. Ini selari dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara persis menjaga sebuah keluarga. Selain itu, konsep Our City, Our Home dipilih sebagai moto bagi mewujudkan suasana sebagaimana kita mendiami rumah impian sendiri. Ketika ini, semua pihak, sama ada rakyat dan pemimpin, perlu berganding bahu bagi memastikan program-program yang direncanakan berjaya dilaksanakan dan beroleh kejayaan. Marilah kita bersatu dalam membebaskan keluarga Malaysia daripada kesengsaraan hidup akibat pandemik COVID-19. Sesungguhnya sikap saling tolong-menolong dan saling memperteguhkan perpaduan sesama kita merupakan sifat muhabbah, sifat mahmudah. Perbanyakkanlah menghulurkan bantuan dan sumbangan bagi membantu warga wilayah persekutuan yang memerlukan. Semoga
Semoga wilayah persekutuan khususnya dan negara ini umumnya senantiasa dipayungi keberkatan, kerahmatan dan kesejahteraan yang berpanjangan insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah: pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menegas, Allah Subhanahu wa taala telah menggesa umatnya, hambanya agar tidak. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menggesa hambanya, Allah Subhanahu wa taala telah menggesa umat Islam agar tidak bertangguh-tangguh untuk melakukan perkara kebaikan, bahkan berlomba-lomba untuk melakukannya. Kedua, semua pihak, sama ada rakyat dan juga pemimpin, perlu berganding bahu bagi memastikan program-program yang direncanakan berjaya dilaksanakan dan beroleh kejayaan. Dan yang ketiga, semangat muhibbah dan integrasi antara masyarakat pelbagai kaum di wilayah persekutuan mesti dipupuk sehingga mampu menimbulkan sikap saling bantu-membantu ke arah kesejahteraan wilayah persekutuan. Mengakhiri khutbah, hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal. Jannatani 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan pemurahnya Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, yaitu terdapatnya dua kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan juga makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Yaqulu Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi: at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. At-taibu habibur rahman. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana malidiyah mutmainna sakha'an rakha'a dara adli wal iman wa amni wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا للصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang di luar tu pastikan tengok di dalam, pandu di dalam betul ataupun tidak saf. Betulkan saf kita insya-Allah. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Usalli fardhu lillahi ta'ala. Usalli fardhu al-jumu'ati rak'ataini adaan imama lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Wajjahtu wajhiya lillahi فاطر السماء حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني وارفعني. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بارك. اللهم لك. اللهم اللهم لك. اللهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني وارفعني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي
السلام علينا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد رسول اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. استغفر الله العظيم لي ولوالدي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا وأعيننا من الخائنة أنت تعلم خائنة أعيننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. وتمم تقصيرنا يا رحمن. وتمم تقصيرنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفور كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيئ. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحملنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. اللهم اجعل في آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.